kita nak belajar ni. Antara syarat itu ialah mesti ada niat. Pasal innamal a'malu binniyat. Jadi antara amal tu zakat, untuk sah zakat mesti ada niat. Satu. Dan niat saja tak memadai khas dia dalam bab zakat ni, melainkan rukun syarat untuk faham wajib dia itu satu hal, dan untuk mengesahkan dia mestilah dia diberi kepada siapa yang mustahak zakat. Yang ni yang kita nak sambung insya-Allah. Kata dia yang kedua daripada syarat sah zakat, mestilah berikan zakat kepada mustahiqiha, kepada siapa yang berhak terima zakat. Jadi zakat tak boleh bagi pada sembarang orang. Dia mesti siapa yang memang menepati ciri dan syarat-syarat ini, yang ni saja yang boleh diberi zakat. Nah, zakat ni atas istilahnya dia ada kumpulan, ada manusia, individu yang tertentu yang boleh diberikan zakat. Zakat tak boleh diberi kepada pertubuhan. Sebab pertubuhan dia bukan individu. Atau umumnya kata dia, orang yang mustahak zakat ni siapa? Yakni man wujida minal asnafi samaniyati. Antara orang yang boleh terima zakat ni adalah sesiapa yang didapati di kalangan asnaf 8. Ayat dia itu ringkas tapi padat tu, dengan makna kumpulan yang boleh terima zakat ni 8. Ayat pula nanti dia isyarat dengan innama, hanya sahaja. Maksudnya tak akan keluar daripada 8 ni. Kaedah bahasa Arab bila innama ni dipanggil adatul hasri. Dan kita bila disebut 8 ni nanti, insya-Allah memang kitab ni dia bagi agak detail juga. Macam mana nak kenal satu-satu nama asnaf 8 itu, dan jangan memandai-mandai pergi ubah status yang 8 ni. Kerana atas kaedah dia innama, hanya senya ni maksudnya mesti mengikut standard operation procedure. Maksudnya kaedah prosedur piawaian yang sepatutnya dinilai orang ni, asnaf yang 8 ni, siapa yang cukup syarat ni baru boleh masuk dalam sedarai ataupun dalam kumpulan asnaf ni. Siapa yang tak cukup syarat tak boleh lah. Dan jika tidak ada ke-8 asnaf ni, kaedah dia atau yang digunakan isyarat dalam kitab tadi, man wujida, siapa yang didapati daripada asnaf 8. Maksudnya kalau katalah ada 4 asnaf saja, kita wajib dah bayar zakat ni, kita pula wajib sendiri yang kita wajib beri hanya pada asnaf yang ada pada ketika kita wajib bayar zakat tu. Tu dobit dia. Dia faham saya sebut apa kan? Pasal memang asnafnya 8. Kalau ada 88 tu berhak. Kalau tak ada 8, berapa kumpulan yang ada, hak tu saja berhak. Dan nanti dia akan juga bagi syarah kat kita, kerana isyarat Quran tu disebut dengan jamak, innamas sadaqatu lil fuqara, fakir. Jadi kalau ramai fakir, miskin, begitu juga 8 kumpulan, nanti dia akan sebut yang ni lah orang yang penerima asnaf 8 ni. Kalau ramai, wajib beri sekurang-kurangnya 3 bagi setiap sinfil, setiap asnaf tu. Kalau tak ada melainkan seorang je, maka seorang je lah bagi setiap kumpulan tu, setiap asnaf tu. Yang kata kalau ada 88, kalau tak ada, orang mu'alaf tak ada, Ibn Sabil tak ada, Sabilillah tak ada, orang berhutang pun yang cukup syarat ni tak ada. Yang ada siapa? Fakir je satu. Fakir lah. Fakir pun dalam kampung tengok tak ada yang status fakir, melainkan seorang je fakir. Contoh, macam mana? Bagi seorang kat dia je lah. Kalau satu kampung ni bayar zakat, tak ada orang fakir melainkan dia. Macam mana? Mujurlah engkau ada. Tahniah untuk dia. Terima kasihlah engkau ada. Kalau tidak, tak adalah kami nak boleh bayar zakat kampung ni. Kaedah dia, kalau tak ada orang nak terima zakat dalam kampung ni, buat macam mana? Baru pindah ke kampung sebelah. Kalau ni Taman Sentosa, pekan kampung. Dah pekan kampung semua cah nak jadi orang Melayu kan. Siapa lepas kampung? Taban nama tu? Jaya apa? TMJ. TMJ. Betul. Taman Maju
Melayu, Taman Melayu punya. Ada orang Melayu ada. Taman Melayu Jaya, kata contoh. Tengok tak ada pun bagi miskin, dah taman, mesti orang berduit. Contoh kan. Baru dia pindah. Ini kaedah bayar sendiri. Kalau bayar kat kerajaan, lagi je selesai cuci tangan. Apa maksud cuci tangan? Kita tak ada sibuk, dia orang ada tanggungjawab, dia orang nak bayar. Dia orang khianat, engkau tanggungjawab lah siapa suruh jadi pemimpin. Siap ni. Satu jadi pemimpin bukan sedang tuan, tanggungjawab besar. Pemimpin ni kalau dia baik, semua kebaikan rakyat yang dia buat atas rakyat, semua dalam buku catatan dia. Kalau dia buat kencing orang, siapa kena kencing tu, siaplah semua dalam akaun dia juga. Satu pemimpin ni dia ada dua, celaka, bahagia. Satu, kalau belajar sungguh-sungguh, faham sungguh apa kelayakan untuk jadi pemimpin. Pemimpin tu pemimpin yang memang dikasihi, dan dia pula menunaikan segala tanggungjawab, khasnya atas sama tanggungjawab agama Islam ni, pasal nak jadi khalifah Allah atas muka bumi. Imam adil menjadi memang ahli syurga. Dia adalah termasuk dalam sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Salah satu daripada 7 kumpulan manusia yang Allah Ta'ala akan beri naungan arasy dia pada hari yang tak ada naungan melainkan daripada naungan dia. Kan kita dengar khutbah Jumaat baru ni mengenai rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kok tuan-tuan tidur saya tak tahulah. Dan khutbah Jumaat baru ni cerita tentu tak? Tuan-tuan pun tak seragam pun. Khutbah lain ya. Lain. Oh lain. Sama. Ada yang sama, ada yang lain. Dia orang duduk surau kot. Sikitlah saya usik-usik itu. Jadi antara sebut dalam hadis itu siapa? Al-Imamul Adil. Imam adil. Kalau Imamul Fajir, macam mana? Dia cara Imam Adil, bukan Imam Parti Keadilan, bukan. Itu saya melawak sambil-sambil melawak ya. Okey. Baik, jadi mesti siapa yang ada di kalangan asnaf itu, mereka lah yang berhak diberikan zakat padanya. Yang ni yang kita nak kena perhati ni. Pasal apa? Kadang-kadang kita nak bagi kerjaan, kita tak suka pasal kerjaan ni tak bagus. Rupanya kita pun tak kerti juga. Ni lah masalahnya. Konon nak buat baik, rupanya kita pun hancur juga. Pasal kita kadang-kadang satu sudut memang kita tak setuju orang duk pengurusan orang lain. Rupanya kita pun nak mengurus tak kerti juga. Ini masalah juga. Satu fardu atas kita mengaji, belajar. Yang bila ada orang tak boleh, kita kalau ambil alih tempat tu, kita mesti boleh letakkan sesuatu di tempat dia. Tu baru gentleman kita. Yang ni kita komplain pandai. Lepas tu, bila bagi tugas, kita tak boleh buat. Ni masalah. Itu juga macam mengajar. Ada orang, dia komplain ustaz ni. Contohlah. Terutama komplain saya lah. Saya memang mulut lesya sikit kan. Ustaz ni garang lah apa. Cuma kau jadi ustaz ni kau. Dah tak layak jadi ustaz pula. Boleh kasar sikit lah saya cakap itu kan. Kadang geram juga orang itu kan. Nak ngajar apa pun tak boleh. Ngajar tajwid pun tak boleh. Tapi ngomplain ke, macam apa benda lah. Suruh dia mengajar lagi, kelang kabut, terkencing, terberak kot. Ngajar tajwid sudah lah baca. Quran tak boleh baca. Lepas tolak jadi imam. Ngelepar dia. Tambah baca kitab ni. Untuk bagi huraian pula. Siapa dia fakir? Siapa dia asnaf? Apa dia? Ayat Quran ni. Macam mana kau nak ambil faham? Baru kau tahu. Ngelepar kau. Dengar kita cerita tak setuju. Ustaz ni tak suka. Kalau memang orang tu memang dia ajar tak betul, yang kita sepatutnya tak suka, tak apa. Yang ni tak suka pasal dia kena sepak betul-betul ke atas kepala dia. Kapak atas kepala dia. Kena. Ni tak suka lah dengan kita. Rupanya dia tak suka pasal kena atas kepala dia. Okey, sikit sana. Baik. Jadi nak beri zakat ni mestilah siapa yang didapati daripada asnaf yang 8 yang telah disebut fi qauli ta'ala, pada firman ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharibin wa fi sabilillah wa ibni sabil. Dia akan sebut satu-satu. Nanti tengok terjemah dia dulu sekali lalu. Kata dia hanya sedekah itu hanyalah bagi orang-orang fakir. 1, miskin. 2,
para petugasnya, bahasa kita pakai amilnya. Amilnya 3. Siapa dia nanti kita tengok kemudian lah. Pasal ada huraian tu. Tengok terjemah je susah nak faham. Dan kita tersalah faham pun nanti kan. Ramai bab ni ramai yang salah faham kan. Kita tengok nanti. Amil dia. Lepas tu orang-orang yang dijinakkan hatinya. Bahasa kita sebut orang mu'alaf. Bila orang mu'alaf ni mesti orang Islam. Tapi orang Islam mana? Orang kafir yang baru masuk Islam. Bukan orang kafir yang kita harap untuk masuk Islam. Tak boleh tu. Itu orang kafir. Manakah Islam lagi? Mu'alaf ni orang apa? Orang dah Islam, baru masuk Islam. Dan dia masuk Islam tu dalam keadaan dhaif hati dia kan. Dia pun istilahnya berbolak balik lagi. Dia macam mana tak confident, tak ada confidence untuk duduk dalam rasa selesa masuk Islam ni. Orang tu mu'allafati qulubuhum. Adapun orang yang memang yakin masuk Islam, tak ada syak ragu langsung, kata dia satu dunia pun tak sokong aku sanggup masuk Islam, aku korban apa saja, lautan api sanggup aku renangi. Ni bukan mu'allaf tuan-tuan. Ni memang waliullah kan. Kita pun kalah tak tahu. Itu memang orang yang luar biasa tu. Yang ni mu'allafati qulubuhum, jinakkan hati dia. Dan yang di dalam kehambaan, maksudnya wa fi riqab, hamba. Yang ni pun ada takrif dia nanti, sekali lagi sebut hamba mana? Hamba yang dipanggil hamba mukatab. Hamba mukatab. Lagilah tengok siapa dia ni. Dan seterusnya orang berhutang, tu pun orang berhutang macam mana. Dan seterusnya adalah sabilillah. Dan seterusnya Ibnu Sabil. Sabilillah ni orang perang Sabil. Ibnu Sabil tu orang musafir yang terputus perbelanjaan. Itu pun saya sebut takrif sekali lalu. Zaman sekarang takrif ni telah dirosakkan dengan satu istilah. Apa dia? Sabilillah. Semua sabilillah. Ustaz pun sabilillah, pergi mengaji pun sabilillah. Ni sabilillah, sabilillah. Sabilillah ni dimasukkan semua asnaf. Tak betul. Salah kan. Itu jenayah ilmu. Penyelewengan fakta. Pasal disebut dengan 8 ni, maksudnya 88 ni dia mesti ada ciri khas, ada ciri dan kriteria ni baru boleh masuk dalam nama asnaf ni. Kalau tak ada ciri ni, out. Pasal kaedah kita belajar bab ilmu ni, dia mesti siapa yang cukup rukun syarat baru boleh masuk dalam kumpulan tu. Atas nama zakat, harta zakat. Mana yang nama cukup syarat atas nama harta zakat, baru wajib bayar zakat. Boleh. Harta-harta tak kena zakat, tak adalah zakat. Jangan duk gedik-gedik nak sibuk wajibkan zakat pada harta yang tak wajib zakat. Walaupun benda yang tak kena zakat tu, sekalipun dia kaya dengan sebab ada harta tersebut. Ada harta ni, walaupun harta ni tak menyebabkan kaya, tapi kena zakat lah. Boleh faham? Pasal kaedah kita buat agama, kita tak boleh buat agama yang seolah-olah kita Tuhan. Kita nak menentu apa yang kena zakat, apa tak kena zakat. Kita bukan Tuhan. Kita hamba woi. Bila hamba ni macam mana? Kita tak boleh buat hukum sendiri. Dan kita tak boleh nak pandang istihsan. Tu istilah ulama-ulama kita. Apa istihsan ni? Maksudnya kita duk rasa baik mengikut pandangan kita, pendapat kita. Kita pula bukan imam mujtahid. Bahkan kalau imam mujtahid pun atas kaedah istihsan ni, antara kaedah-kaedah yang diikhtilaf di kalangan ulama mengenai kebolehan istihsan di kalangan mujtahid. Tuan-tuan tak faham, dengar saya khabar tu. Imam kita Syafi'i khasnya pasal dia tak menjadikan istihsan ini sebagai salah satu kawaid dalam kaedah membentuk hukum dalam kaedah usul fiqh. Dia kata manistahsana faqad syarra'a. Siapa yang kata dia membuat hukum ni berdasarkan pandangan dia rasa yang ni baik, elok, sedangkan tak ada dalil yang boleh untuk diistimbab, untuk sabitkan hukum. Dia hanya berdasarkan akal dia merasakan hak ni baik, hak ni tak baik. Dengan sebab tu dia menghukumkan satu hukum tu wajib ke, sunat ke, haram ke, makruh ke, harus ke. Kata dia orang ni seolah-olah dia Tuhan yang telah membuat syariat. Itu Imam Syafi'i kita cakap, bukan perkataan orang lain. Satu Imam Syafi'i kita, dia tak ada kaedah istihsan. Walaupun dalam kaedah mujtahid lain ada, tapi kaedah istihsan ni sangat sikit. Zaman sekarang ni ramai mufti-mufti mimegi, mufti bahasa gitu kan. Apa ni mufti mimegi ni? Mufti-mufti yang belajar sekejap aja terus jadi mufti, jadi ilmuwan Islam
Buah fikir tu nanti doktor jadi ni terus lantik jadi mufti. Oi, dia ni semua kaedah semua ihtisan belaka. Dia kata apa? Nak bagi contoh. Yang ni ada isu kita sebutlah saja sebut ulang balik sekali lalu sekadar untuk memorise hayat lama. Dia kata apa? Dia kata kalau buat sawah padi kena zakat, orang tanam sawit tak kena zakat. Sedangkan orang buat padi ni susah lah dalam masa panjang. Yang ni kata dia setiap bulan mulai ambil sawit, lepas tu harga pula mahal, masa tengah mahal dulu lagi lah dia bising cakap macam hero. Apa dia? Seolah-olah pejuang lah untuk mengenakan zakat pada orang yang tanam sawit. Sawit kena zakat dia. Kalau esok durian musangking mahal, kata apa? Musangking, siapa tanam musangking kena zakat. Untuk kalau boleh tangkap king kong, esok tangkap king kong pun kena zakat. Itu saya melawak bodoh je. Okay, sorry. Lajak lah saya sebut tu, lajak tu. Cukup. Baik, ada kumpulan ni 8. Yang kita tengok nanti takrif, bukan saya sebut, saya tolong hurai kat tuan tadi. Nanti apa yang disebut itu, insya-Allah. Baik, kata dia pertama al-fakir. Kita faham siapa fakir ni. Fakir ni man laisa lahu malun wala kasbun la'iqun yaqa'u mawqi'an min kifayatihi wa kifayati mamunihi wala yamna'ul faqru wala yamna'ul faqra maskanuhu wa siyabuhu walau litajammuli fi ba'di ayyami sanati wa kutubuha yahtajuha wa 'abduhu alladhi tahtaju ilaihi li khidmati wa maluhu al-ghaibu bi marhalataini awil hadiri wa qad hila bainahu wa bainahu wad dain al-muajjal wal kasbu alladhi la yaliqu bihi wa afta ba'dhum anna huliyya mar'ati al-la'iqi biha al-muhtajati litazyin bihi adatan la yamna'u faqraha wa sawwabahu syekhuna. Nak kenal fakir. Ciri fakir pertama man laisa lahu malun wala kasbun. Orang yang tidak ada harta, tidak ada kerja. Harta dimaksud di sini currency, harta currency. Boleh faham harta currency? Apa harta currency? Duit yang harta yang dia boleh buat belanja. Itu maksud mal di sini. Ada pun kereta, reta juga tak? Rumah, reta juga tak? Rumah pula kitab macam perpustakaan penuh. Datuk guru, kitab banyak lah kan. Apa lagi? Ataupun contohlah rumah, untuk baju banyak tak? Keselai je, selai sepinggang. Kalau buka lemari, aku kira mau 20 lah. Kain pelikat ada berapa lah? Wah, tu pun kat 50 lah. Contoh kan. Kain pelikat pun biasalah, tera tu 20 lah. Biasa. Contoh tuan-tuan kira, tuan-tuan cakap kain pelikat agak ada 20 lah. Ke 2 lah je tuan-tuan? Baju? Yang kena makan lipas pun ada. Contoh siapa? Banyak sangat baju sampai tak terpakai. Sampai macam tu. Yang dalam plastik pun tak pakai lagi pun ada. Tu pengukuran lah tu. Okey, siap. Cukup. Tu satu tu kalau ikut kereta juga. Macam mana pun kita tengok lagi apa dia sebut itu. Yang mana yang masuk, mana terkeluar untuk dinilaikan harta. Dan di situ nanti nak masukkan dia pakai ataupun tidak. Jadi dia tak ada harta, maksudnya tak ada duit, bahasa mudah simpanan currency. Ini harta yang currency, harta yang buat belanja. Wala kasbun, dan tak ada kerja. Bila tak ada kerja maksudnya tak ada income lah. Tak ada sebab untuk dah hasilkan duit tu. Untuk harta pun kalau faham tak ada harta ni sama ada, kalau fakir ni tak ada harta ni sama ada tak ada harta sama sekali. Pasal kitab je dia sebut agak ringkas juga, walaupun disebut walaupun lebih panjang daripada kitab lain, tapi masih ringkas. Saya nak syarah macam ni. Sama ada tak ada harta langsung ataupun harta ada tapi dia tak memenuhi, tak boleh mencukupi keperluan dia
Kalau nisbah harian tak memenuhi, tak sampai separuh daripada keperluan dia. Kalau contoh dia perlu RM10, kalau nisbah harta, ada harta tapi dengan umur, dia kena iktibar. Harta nanti kena tengok dengan umur ghalib dia. Kalau kerja sama ada tak ada kerja, ataupun kerja dia kerja tak layak, ataupun kerja dia menghasilkan pendapatan yang tak mencukup keperluan dia. Kalau keperluan dia 10, dia dapat tak sampai 5. Dapat 1, 2, 3, 4. Ataupun 0, kosong. Itu tak ada kerja namanya. Ataupun antara tempat kedua nak dirujuk adalah harta. Jadi faham tu ada dua kaedah. Nak faham fakir miskin ni, pasal yang ni juga anti faham dalam miskin. Benda besar nak lihat, kerja dulu kalau ikut asal fiqh. Kerja dulu. Kalau ada kerja, dengan sebab dia kerja, dapat pendapatan yang memada untuk pembelanjaan harian dia cukup, dia dan siapa tanggungan dia. Kalau perlu 10, dapat 10. Kaya. 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 Kalau perlu 10, dapat 1, 2, 3, 4. Fakir. Dapat 5, 6, 7, 8, 9. Miskin. Perlu 10, dapat 10. Kaya. Kaya ni bukan janti 7 tahun. Itu bab kerja. Kalau tak ada kerja, ciri kedua yang dirujuk ialah harta. Dan harta bukan tengok rumah dia, bukan tengok kereta dia yang memang dia perlu untuk bergerak. Kalau dia meniaga van yang perlu untuk diangkut barang, kalau motor yang perlu untuk dia pergi sembahyang, atau seumpamanya, rumah dia yang tempat dia nak tinggal, pakaian yang dia nak pakai, peralatan rumah yang istilahnya tak dapat tidak daripadanya, yang tu tak mengeluarkan status fakir atau miskin dia. Harta tu tak dijadikan sebagai penilai untuk dihukumkan kaya atau miskin. Harta tu. Melainkan motor ada 3 biji. Memang dia punya. Motor 2 biji tu kena kira sebagai currency. Satu je yang istilah keperluan. Kereta ada 2 biji. Kalau memang dua-dua pakai, masuk bengkel yang ni, yang ni keluar. Masuk bengkel yang ni keluar. Yang ni keluar, masih ni masuk. Maksudnya dua-dua pakai. Jadi keperluan, walaupun 2 buah kereta. Yang tu tak dikira sebagai currency dia. Itu hajat. Itu istilah hajat. Apa yang keperluan nama hajat, rumah, tempat tinggal, pakaian, kenderaan, perhiasan, kitab, rujukan. Itu kot sekali lalu, keperluan yang hajatnya tu tak dapat tidak daripadanya, yang ni tak dipandang untuk dilihat kaya miskin dia. Bukan tengok bila ada kereta kaya. Tidak. Ataupun ada isteri, dia ni isteri 4 mesti kaya. Tidak. Isteri 4 lagi pokai. Siapa? Ya. 4 orang isteri, tu isteri, anak 4 cawangan. Kalau rumah 4 rumah sewa. Kalau elektrik 4 bil elektrik. Betul tak? Lagi pokai betul tak? Satu, jangan ingat orang kahwin 4 ni kaya. Bukan. Dia lagi pagi miskin. Untuk seronok lah tuan-tuan nak kena pergi miskin, silakan. Itu satu ayat. Ada berani? Itu lain hal. Saya nak bahas hukum, ya. Okey, harta isteri. Kalau tak ada hak tu, kalau ada harta pula, currency itu nak hitung macam mana? Dia tengok berapa harta yang ada, di atas kerja pun tak ada. Bila kerja tak ada, baru tengok pada harta ni, currency ni. Dan currency ni, berapa duit dia yang ada tu, hendaklah dinilai. Kalau katalah dia terus tak bekerja, apa yang ada tu, dengan umur ghalib dia. Umur ghalib dia akan sebut nanti ke depan. Angka yang selalu disebut umur ghalib ialah umur Rasulullah SAW, 63. Kalau dia lah ni 40, 63, maksudnya ada 23 tahun lagi.
Ada isteri satu, contoh anak 2 orang. Katalah ada 10,000. Currency dia ada 10,000. 10,000 cukup tak? 23 tahun dengan isteri dan anak. Cukup? Tak cukup? Pakai. Walaupun ada 10,000 di tangan. Rumah memang ada kenderaan. Kerja tak ada. Hari tu tak kerja. Bila hari tu dia kerja, ada pendapatan. Hari tu dia kaya. Hari dia kerja tu. Hari dia tak kerja, harta adalah dia refer. Harta adalah reference dia. Harta ada banyak mana? 10,000. 10,000 tu, umur dia berapa sekarang? 40. 40 kena tengok umur golib dia. Berapa tahun dengan dia? Kalau kira 10 tahun, kalau saya sebut 40 hari ni 63, 23 tahun. Cukup tak ada 10,000? Tak cukup? Tak cukup? Pakai. Tak cukup tu, ada tak menepati separuh? Tak ada. Kalau ada menepati separuh, miskin. Tu. Ciri ketiga untuk lihat kaya miskin ni, tak mana? Ada tak siapa-siapa yang wajib tanggung dia, yang tanggung dia? Kalau ada siapa tanggung dia, maka dia akan kaya dengan sebab ada siapa menanggung. Walaupun dia tak ada sekupang pun. Misalnya seorang isteri, dia tak ada apa-apa berharta benda. Apa pun tak ada. Kosong, zero. Suri rumah pula tu. Apa pun tak ada. Dalam poket apa pun tak ada. Mas kahwin pun habis lah. Contoh kan. Contoh bahasa tak ada tu senang kan. Tak ada. Tapi siapa pergi makan dia? Suami. Suami kaya tak? Kaya. Bila suami kaya, isteri? Kaya. Jadi 3 tempat tu. Mula tengok kerja, harta, siapa sara dia? Siapa sara dia? Satu kadang-kadang tengok ibu tunggal, janda, anak ramai. Anak besar-besar. Memang tengok tak ada apa pun, tak ada kerja pun. Tak ada kerja. Tapi anak duk bagi seorang 100. Anak 8 orang, 800. Contoh. Duit welfare lagi. Contoh lah kan. Contoh. Macam mana? Ada orang sara dia. Tu tak wajib. Tak boleh kira dapat zakat tu. Yang tu pun nanti tengok. Tuan faham nanti. Tuan boleh menilai. Saya nak sebut bagi umum dulu faham prinsip. Tengok satu-satu lagi. Rasanya lebih mudah faham. Baik. Jadi fakir ni, orang tak ada bagi dia reta. Reta saya sebut lah, masuk mal ni, currency money. Wala kasbun, dan tak ada kerja. Kerja pun yang tak ada mana? Kerja yang laikun, yang layak, selayaknya dengan dia. Yaqa'u mauqi'an min kifayatihi, yang dia jatuh pada tempat daripada keperluan dia. Wa kifayati mamunihi, dan keperluan siapa yang di bawah tanggungan dia, isteri dan anak-anak. Kerja dobit, kerja layak. Contoh, katalah ada orang perempuan ni, dia kerja apa? Kerja kontrak. Orang perempuan kerja kontrak, bancur simen, plaster rumah. Dia boleh dapat gaji sampai 1 hari RM80. Keperluan dia RM10. Tapi perempuan bancur simen, plaster rumah, okey, itu bukan kerja perempuan lah. Walaupun dia dapat tu cukup untuk sara anak-anak dia. Suami tak ada dah. Contoh, macam mana perempuan ni? Fakir. Hari tak kerja, tak ada duit. Walaupun dia simpanan apa satu hal, tapi nisbah kerja tak layak. Kalau tak ada kerja, refer kepada harta dia. Pasal kerja tu kerja tak layak. Ataupun saya nak bagi contoh kerja tu. Bila kerja tak layak, maka rujukan ialah harta dia. Bila harta, mesti iktibar currency dia dengan umur golib. Lagi muda, lagi jauh umur golib dia, lagi besar keperluan dia. Lagi menyusahkan, lagi akan tidak mungkinkan hukum kaya dia. Tapi lagi berumur, tambah dah nak subsidi 65 tahun. Ada 1,000 je. Makan pun dah tak boleh makan apa dah. Dia makan apa? Makan kanji je. Lebih apa semua, gula apa semua tak boleh makan dah. Makan kanji je. Tapi tak ada dialisis apa. Ada dialisis masalah lain pula. Okey, pasal perubatan apa kan. Ni kita bagi contoh biasanya. Makan kanji je. 1,000 habis tak sebulan? Tak habis. Macam setahun habis tak 1,000 makan kanji je. Air pun boleh minum air masak je. Contoh kan. Habis tak? 1,000 habis tak makan beras RM1,000 setahun. Seorang. Umur 65. Tak ada. Walaupun dia ada 1,000, kaya.
Tu kena faham nampak? Nampak tuan nak ukur kan. Macam mana? Yang tu CP ni kita faham orang tu. Macam ni. Bukan senang kalau itu ya. Memanglah. Dia bukan ada mudah-mudah bodoh-bodoh pergi ambil borong yang dipakai miskin. Bukan. Semua kena berhati. Dan setiap orang dia kena faham. Kena faham macam mana? Pasal kita, kalau katalah kita termasuklah asnaf 8 tu, orang bagi duit zakat, kita terima boleh tak terima? Kita mesti tahu kita status apa. Itu satu hal. Yang bila kita nak bagi ke orang tu, orang bagi kat kita. Kalau dia bagi RM10, kotlah tuan-tuan tak nak. Siapa tak ada, saya tak boleh terima zakat. Kalau dia bagi RM10,000, duit zakat dia RM10,000. Dandan boleh ya? Tak apa. Boleh asnaf pula ni. Saya asnaf. RM10,000. RM10. Tak habis. Poket aku banyak lagi. Tapi RM10,000 dandan jadi asnaf. Jaga tu yang ni. Dan kalau tuan-tuan bukan asnaf, tuan-tuan mengaku asnaf, itu namanya makan api neraka. Pasal tuan-tuan tak layak. Tuan-tuan makan hak orang. Memang tak dapat kat tangan orang lagi. Tapi ada orang yang sepatutnya orang lain dapat. Tuan-tuan tak berhak dapat. Tuan-tuan telan. Tu nama dia makan api neraka. Faham? Tu tuan-tuan kena tahu status. Tuan-tuan ramai orang lah ni yang makan api neraka pasal tak faham status. Iya. Itu satu hal. Begitu juga masalah paraid apa. Tak faham bab paraid makan api neraka. Dia mati macam mana? Dia yang jaga bapak dia dulu apa-apa susah-susah. Anak perempuan pula tu. Kata dia, aku yang susah jaga ayah. Masa sakit korang tak tengok muka pun. Jaga satu hal. Tapi bila paraid, mesti kaedah paraid. Walaupun kau jaga banyak, tapi tak boleh pula kau nak ambil harta besar, tambah kau anak perempuan. Adik-adik lain semua lelaki. Contoh. Taklah dengan sebab dia jaga bapak, dia boleh ambil agak buah pusaka lebih. Kau makan tu, makan api neraka. Mesti kira betul-betul. Mereka mesti ikut kaedah perundangan syarak. Okey. Itu sikit banyak sekali lalu nak sebut. Kadang-kadang bab-bab macam ni orang tak perasan mengenai apa yang boleh makan, tak boleh makan. Dia rasa tak ada apa-apa, tapi tak kena gaya tu makan api neraka. Sikit dengan bahasa gitu Baik. Tengok yang ni dia nak hurai mengenai yang saya kata tadi, currency tak currency. Kata dia wala yamna'u faqra maskanu. Kata dia tak menegah fakir tempat tinggal dia. Tempat tinggal tak mengeluarkan status kefakiran dia. Pasal tempat tinggal ni hajat. Sekalipun kata-kata rumah dia rumah 2 tingkat. Rumah 2 tingkat pun tuan-tuan ingat rumah 2 tingkat tu kaya ke? Tuan lagi besar rumah, lagi banyak dia punya penyelenggaraan dia, lagi besar cukai pintunya. Macam-macam lagi. Duduk taman dia pula. Dia gated and guarded. Berpagar dan berkawalan. Macam kena bayar kan. Bukan free tu. Jangan seronok tempat ni berpagar dan berkawal. Tuan-tuan kena bayar setiap bulan. Dia bukan free, bukan ikhlas buat kerja tuan-tuan. Tak ada. Dia buat tu semua peluang pekerjaan dan peluang cari makan dia. Dia takkan lepas punya tuan-tuan untuk beli rumah tu. Tuan-tuan duduk lah tu. Tak ada pasal. Itu pun saya syarah sistem tu lagi panjang sangat. Saya nak sebut tentu saja. Jadi rumah tak menegah jadi fakir. Satu. Rumah. Siabuhu pakaian. Itu juga. Walau kata dia sekalipun pakaian ni litajammuli fi ba'di ayyami sana, semata-mata untuk bercantik macam hari raya ke hari apa, ataupun pakaian pengantin dia ada. Bukan sewa, dia beli. Dia buat dulu. Pakaian pengantin. Jubah pengantin. Dia pakai ni pada hari-hari tertentu je kan. Anniversary. Tiap-tiap tahun pakai baju pengantin tu. Contoh kan. Walaupun ada pakaian, walaupun pakaian tu sepasang mahal 200, 300, dia nak jual tu je masal. Tapi walaupun ada pakaian yang untuk bercantik, pakaian mahal, yang tu tak mengeluarkan status fakir dia. Boleh? Taklah fakir ni sampai tak ada keberadaan langsung barulah dipanggil fakir. Tidak. Ada rumah, walaupun rumah dia bergeran sekalipun, dah habis bayar sekalipun, rumah yang tak habis bayar dia ada kes lain pula, nanti kes berhutang pula. Boleh. Berhutang pun kena tengok pula masalah dia mampu bayar tak mampu bayar. Ada tak kerja yang menyelayakkan dia untuk dia nak bayar tu? Kalau tak boleh bayar, tu tengok bab hutang ni. Sajalah saya nak sebut tentang rumah tu walaupun dah habis bayar. Ada orang kata rumah dah habis bayar dah, orang kaya tu.
Rumah dah ambil bayar. Memanglah rumah ambil bayar. Kalau rumah tu nanti dikira sebagai kaya, jual rumah tu, nak duduk bawah jambatan. Sikit dengan bahasa gitu kan. Jadi rumah tak menghalang nama pakai pakaian. Begitu juga kata dia, wa kutubuha. Tak menghalang juga untuk nama pakai ni kitab-kitabnya. Kitab-kitab seseorang yang yahtajuha, dia berhajat pada kitab. Ni siapa yang berhajat pada kitab ni? Istilahnya ahli ilmu lah, baik ilmu agama ataupun ilmu akademik. Kalau dia bagian akademik, bagian apa? Engineering. Buku dia saja tuan beli kat Australia, Amerika ni. Macam-macam buku ni, reference bahasa Inggeris lah, apalah apa ni. Kalau dulu memang style tu kan. Dulu pun memang style. Kalau tambah saya tengok tutup guru kan, kalau jenis tutup guru mengaji pondok ni, masya-Allah kitab dia. Saya tinggal dalam lemari kan, saya tak pamer itu. Ada orang dia suka pamer, simpan penuh. Dinding ni tak ada dinding lah, semua kitab. Masuk rumah dia macam perpustakaan. Dobit kitab ni kalau ada kitab serupa, tu kira currency. Kalau kitab yang lain-lain, yang tu hajat dan keperluan. Tu pun syarat dia, memang kitab tu dia boleh baca dan memang rujukan dia. Kalau kitab tu waris pada bapak dia dulu Tok Guru. Dia sekarang Tok Garu. Dia tak erti baca kitab Arab tu, batang rambut pun. Semua kitab tu kira currency dia. Siapa? Dia tak perlu pun kitab tu. Dia nak buat apa? Bila dia jadi Tok Guru? Dia pun bukan untuk mengaji faham jadi Tok Guru, mana ada. Dia pun bukan Tok Guru pun. Baca kitab Arab, alif batak untuk apa nak kenal Quran, tak boleh baca. Semua kitab tu jual. Itu kira currency dia. Dia tak nak jual sekarang satu hal, dia nak simpan satu harga mahal ke apa. Tapi yang tu diperhargakan untuk kira harta dia. Itu kira liability semasa. Itu kan? Apa? Liability ya. Saja guna bahasa-bahasa perdagangan sikit. Liability semasa. Yang tu kira harta semasa dia. Lagi. Liability ni apa? Kekurangan dia kan macam aset dah, macam benda tu boleh jadi asing, so dia jadi aset lah, bukan liability. Apa saya tak beritahu dia anak Tok Guru, tak betul orang pula. Jadi buku tu dia tak guna. Kata kalau dijual jadi currency, so jadi aset lah, bukan buku. Yang tu bukan liability. Liability ni macam mana? Macam kita kekurangan atau satu beban bagi kita, bebanan. Itu liability. Keperluan lah, hajat maksudnya. Rumah tu liability lah macam tu. Rumah tu itu lain. Yang saya sebutnya kitab lah itu. Kitab tu dia bukannya liability. Okey. Dia Ustaz kata boleh jadi currency. Ya. Boleh jadi currency, dia aset. Dia aset. Okey. Tu yang kadang-kadang sebut salah, perbetulkan bahasa yang tu best. Saya sebut tu betul lah kan. Tapi istilah saya sebut tu, saya sebut je. Tuan-tuan kalau angguk, satu hal. Tapi kalau salah, macam tu best lah. Okey. Boleh faham saya sebut kan. Saya saja nak memoderkan sikit bahasa tu. Tak kena. Tapi huraian saya tuan faham dengan betul kan. Okey. Jadi kitab tu bila dia tak kerti pakai, itu kira currency dia. Tu aset dia lah. Bukan liability dia lah. Aset dia. Maksudnya yang tu kira currency dia. Jual. Perhargakan dia. Untuk tengok kaya miskin dia. Wa abduhu alladhi yahtaju ilaihi lil khidmah. Dan juga tak jadi hukum kaya juga jika kalau dia ada hamba, yang hamba ni dia perlu untuk buat khidmat. Katalah dia dulu ada waris beli hamba lah. Ni cerita masalah hamba lah kan. Memang dalam Islam ada sistem hamba apa. Dia ada hamba seorang untuk buat kerja dia. Dia pun dah tua tak larat buat kerja. Untuk buat khidmat, buat macam apa pun kerja rumah. Hamba ni macam mana? Walaupun ada hamba, istilahnya harta tu. Tapi untuk khidmat, memang basuh kain lah apa, macam-macam lah istilah khidmat ni. Macam mana? Tak dikira sebagai aset dia. Ini keperluan dia. Hamba. Begitu juga, okey. Kalau begitu juga kalau zaman nanti kenderaan lah. Tambah orang yang memang perlu kenderaan. Tak ada kenderaan, macam patah kaki. Tak ada motor, tak ada kereta. Yang tu adalah juga tak menghalang fakir dia. Wa malhul ghaibu bi marhalataini. Begitu juga tak menghalang jadi fakir harta seseorang yang harta ni ghaib daripada dia bi marhalataini, daripada dua marhalah. Maksudnya jarak dia dua marhalah. Jadi dia sekarang ada kat sini.
Jadi istilahnya ada kat sini harta dua mahalah. Faham apa ni? Dia dalam mukim ataupun musafir, tapi harta dia duduk tempat lain. Jadi kat sini macam mana? Sekarang harta tak ada, kerja tak ada, macam mana? Fakir. Dia akan jadi atas nama dia duduk sini fakir. Kalau kata dia nak musafir tak ada, nanti hukum dia Ibnu Sabil lah. Nak musafir tak ada perbelanjaan. Itu satu Kalau dia nak duduk sini, harta dia ada kat sana. Dah harta kat sana, tak boleh main sini. Contoh, yang ni pun istilah harta yang ada, katalah dia ada ladang lembu maksudnya, kambing, tapi kat sana, kat sini tak ada apa-apa. Jadi macam mana dia nak belanja? Ladang kat sana, nak buat kambing, nak jual apa, dia tak boleh nak manfaatkan harta dia tu. Itu maksud dia. Walaupun harta ada, tapi tak ada kat sini untuk dia nak manfaatkan, nak keluar daripada keberhajatan dia kepada bantuan orang tu. Dan harta tu pun dia tak boleh ambil masa tu. Harta yang ada di luar tu tak menegahkan nama fakir dia. Kalau harta tu ada, halu aja, jual kambing ni, aku nak duit 10,000. Wah, boleh hantar bank apa macam-macam lah ni, transaksi pakai internet apa, boleh masuk bank. Yang tu walaupun dia ghaib, dua marhalah, tapi dia boleh akses harta tu. Dia boleh akses harta tu. Yang tu tak menghalang fakir dia. Itu menghalang fakir dia, silap. Itu menghalang fakir dia. Misalnya kita, harta kita duduk dalam bank, kita boleh akses, kaya lah nama dia. Tapi kita misalnya ada Jairo, 3 juta ada dalam Jairo. Contoh. Macam duduk mana? Kena balik Malaysia je tak? Untuk apa ada dalam poket? Tak ada. Dompet pun hilang, belanja pun habis. Fakir miskin nak masa tu. Pasal apa? Harta dia tak boleh akses. Tak boleh akses. Boleh faham? Saya kata tak ada akses tu apa? Tu istilah harta tak ada akses lah. Tu ma'ul ghaib yang ada dua malah kata. Boleh? Faham? Satu fiqah ni tuan kena fakir. Kena faham. Baca faham. Oh macam ni. Satu tutup guru saya duduk ngaji, tutup guru ulama-ulama kita ni, dia nak faham sesuatu tu, dia cerita tu dia faham dalam kepala dia. Baca kitab tu satu, tapi dalam kepala dia masalah. Aku baca dia cerita satu. Semua dalam kepala dia. Semua dalam kepala dia. Day by day. Istilah macam Abu Ustaz cakap ni, day by day. Berbeza. Ini makin moron. Boleh. Ya. Dia akan boleh jadi keberangkalian macam tu. Jadi pada hari yang dia fakir, dia boleh terima lah. Ya, betul. Maksudnya bila hari dia kerja, tambah pula contoh tak makan gaji tuan. Makan gaji ni masalah lain kan. Ada yang gaji terus berjalan walaupun dia cuti sakit apa. Contoh dia peniaga. Buat nasi lemak apa-apalah contoh tu, pergi menjual apa. Hari dia menjual, buat aiskrim, pergi jual apa. Dapat duit, dapatlah. Hari tu hujan. Ataupun hari tu tak meniaga. Macam mana? Hari tu dia pakai. Hari tu dia pakai. Ataupun jual goreng pisang, hari ada pisang, hari tak ada pisang, sebulan cuti pisang tak ada. Macam hari tak ada pisang tu, harta pun tak cukup, katalah Umar Ghalib, adalah tapi yang tu dia buat belanja tu. Dia buat belanja tu, yang tu harta currency dia ada. Kira umur pula, umur baru 30. Walaupun dia bujang, katalah tak kahwin lagi kan. Tapi ada apa? Adalah 5,000. Hari dia tak jual mereka pisang tu, dia pakailah 2,000 tu untuk makan minum dia. Tapi harta dia 5,000 tu dengan umur 63 tahun, umur 30, ada 33 tahun. Fakir miskin, kaya. 5,000, 33 tahun. Fakir gila macam tu. Hari dia tak berniaga fakir. Tak ada saya, kalau dia ada aset banyak itu. So yang ini kita day by day, pada hari ini fakir, dia tu mungkin hilang. Ya. So, kalau kita nak kira dia tempoh masa dia umur yang dia audit tu. Ya. So kalau kita tak apa nak, saya tak apa nak faham. Tak apa nak faham tu. Saya kata amount kita, Ya. dia akan kerja dari esok dia akan. Ya. Dia akan dapat. So jadi kalau kita buat jangka masa banyak for that day. Ya. Itu tak apa nak dia. Yang tu tak apa nak clear. Dia masuknya ni, tu yang saya kata tadi, lagi muda umur dia, lagi besarlah perlu untuk dihukumkan kaya dia. Dengan berapa currency money yang ada kat dia. Jadi kalau katalah umur dia 30 hari contoh ni. Okey, hari dia kerja selesailah. Dia dapat pendapatan. Hari dia tak kerja, refer untuk tengok dia miskin kaya tu, tahu mana? Harta dia. Currency perlu 1,000.
Jadi umur dia 30. Dia sekarang seorang je pun. Setahun dia perlu 1,000. Atau mudah kiraan aja ni. Setahun perlu 1,000. Jadi untuk ke umur 63, dia perlu 33 tahun. Apa nak jadi tengah jalan, minyak mahal ke apa, lain hal. Kira semasa punya. Tanggungan semasa punya. Setahun dia perlu 1,000. Jadi kalau 33 tahun, dia perlu 33,000 tangan ni. Dalam keadaan dia tak berniaga dan tak kerja, hujan, pisang, tak ada apa contoh kan. Contoh macam yang baru usaha Malaysia yang kena buang kerja kan. So that means masa dia buang kerja tak ada lagi. Ya. Dia dianggap seorang. Ya. Ya. Ada kebutuhan itu. Dah dengan currency money yang ada kat dia. Ya. Nama pula baru kerja, orang muda pula lagi. Hutang pun banyak. Ya, masalah hutang pula. Tapi kata dalam masa seminggu ni dia buat kerja, hilang masalah. Baliklah bila dapat kerja pula tengok layak tak layak. Cukup tak cukup. Tapi bila dia kerja, at least ada kerja, dapat pendapatan, hari ada pendapatan, maka kalau cukup atas keperluan dia apa, itu pun kira purata day by day lah kan dia dengan ni, dengan siapa tanggungjawab yang dia wajib tanggung nafkah, kaya. Kalau tak cukup, bila tak cukup, itu yang nak hukum fakir miskin. Kalau ada separuh ataupun lebih, miskin. Kurang daripada separuh, fakir. Dia sipir dia macam tu. Okey. Orang sendiri, orang yang berkenaan, dia boleh tahu. Ya. Itu yang kata semua orang kena belajar abang ni. Banyak kan tu. Banyak kata ya, alhamdulillah sedar pun. Yang ni yang masalah ni. Benda macam ni lah tuan-tuan, saya kata apa? Ilmu ni orang dah tak belajar dah. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan dengar saya sebut. Tak percaya, tuan-tuan dengar. Selama tuan-tuan pernah mengaji ni, tuan-tuan dengar apa saya cakap ni. Tak ada. Saya pun mengaji jenuh tuan-tuan nak faham. Dulu sakit kepala kan nak faham. Tu pun tengok kitab besar, tengok. Lagi besar kitab, lagi senang nak faham. Tu pun jangan tengoklah yang khilaf tu. Tu pening kepala pula. Tengok hak betul-betul. Ni main business kita. Macam mana nak faham fakir ni? Atas ni orang kata apa? Teras nak bagi faham kaedah kita dalam fiqh. Yang ni kau faham ni mantap. Memang tak ada siapa lain yang kau ni. Yang ni memang kaedah ulama kita sebut satu persatu. Apa dia yang perlu dia tengok untuk tengok dia kaya tak kaya. Okey. Itu harta marhalatain. Ataupun kata dia harta dia ni al-hadiru. Harta dia yang hadir. Qad hila bainahu wa bainahu. Tapi kata dia sungguhnya dihalang antara dia dengan harta dia. Antara dia dengan harta dia, tak boleh dia nak akses harta dia. Apa dia tu fikir tengok. Harta tu dibekukan. Ataupun dia duduk kampung dosa ni, harta dia duduk kat kampung tu, dekat kampung tu. Apa nak sebut? Lepas tu apa? Ada gangster. DAP tak bagi dia masuk esok. Duit dia kat situ. Sekarang macam mana? Tak ada apa lah, selain sepinjang. Nak masuk situ tak boleh. Hila bainahu wa baina malihi. Ada gangster. Pergi kena pukul, kena ribut. Macam apa? Ada geng kongsi gelap, Gihin dengan Haisan. Saja saya sebut nama dia dulu kan. Contoh je tu. Nak cerita ada halangan tu, kan. Sebab kita mesti mengaji ni satu hal lagi apa dia? Kita punya imaginasi untuk taswir masalah tu dia mesti luas. Macam mana nak takdirkan masalah macam ni. Pula tu masalah kita bagi tu realiti tak realiti. Ke cerita dongeng aja. Ke cerita pak pandai bodoh je. Nak bagi cerita real tu jangan bagi contoh cerita itu tu. Wadainul muajjalu, ataupun kata dia ada hutang, yang orang berhutang kat dia tapi dain ni muajjalu. Yang masa dia akan datang. Ada orang hutang kat kita 10,000. Tapi dia kena bayar tahun depan. Kita tak ada duit ni, tapi janji dia nak bayar bila? Tahun depan. Mana boleh minta sekarang? Minta sekarang pun apa dia tak bagi. Macam apa? Belum tempoh untuk kawan tu bayar hutang kat dia. Jadi tunggu setahun esok lah. Bila dah sampai tempoh bayar hutang tu, dia kena tengok macam ni pula. Apa dia? Dia boleh bayar tak boleh bayar? Tak boleh bayar. Tak boleh bayar walaupun dia ada hutang dengan kita 10,000. Katalah dengan sebab 10,000 tu kita jadi kaya. Katalah umur kita pun dah 60 lebih dah. Kita dapat 10,000 jadi kaya. Tapi dia tak ada duit nak bayar. Miskin-miskin lagi lah kita. Walaupun ada orang hutang dengan kita. Memang kita ada istilahnya aset kita kat situ. Tapi aset tu dia tak ada nak bayar. Wal kasbu alladhi la yaliqu bihi. Begitu juga
tak menghalang jadi fakir ni ada usaha, tapi kerja dia, usaha dia, kasab dia ni tak layak dengan dia. Istilah layak tak layak ni dia nisbah maruah. Layak tu dobit dia maruah. Satu orang perempuan maruah, dan istilahnya tu istilah layak lah. Macam orang perempuan saya sebut kerja kontrak ni macam. Atau perempuan tapi dia terpaksa buat kerja apa? Pramugari. Pakaian buka aurat, tapi pendapatan dia cukup lah. Musafir pula, tak ada mahram. Lepas tu macam-macam lah sifat-sifat tak elok tu kan. Jadi macam mana? Tapi pendapatan dia cukup. Pendapatan dia cukup, tapi macam tu lah. Pakai seksi Asia pula tu. Contoh. Musafir pula jauh-jauh pula tu. England, London, Afrika, Amerika. Dia jadi pramugari ni. Pula tu serve atas kepala terbang. Makan orang, minum orang. Tak ada suami apa semua tak ada. Tak ada mahram nak musafir dengan dia. Berdosa. Tu istilahnya kerja dia tak layak dengan dia. Tu contoh kalau ke perempuan. Dia pula kena saga bapak dia, mak dia. Pula tu lumpuh, yang ni buta, yang ni dialisis. Contoh. Macam mana nak saga? Adik-adik tu duk belajar ni. Tapi dia mampu dapat pendapatan yang cukup. Tapi dia kerja sampai langgar syariat. Macam tu lah. Itu maruah jatuh tu. Nama kerja dia tak layak. Itu satu hal. Ataupun dia orang lelaki, ngaji agama, tapi kerja dia apa? Kutip sampah. Kutip sampah. Kutip kotak, kutip tin, selongkar, tong-tong sampah, pergi jual barang-barang besi ke apa ke. Ni lah. Okey. Boleh. Kutip kotak pun nampak macam ni sikit tak? Saya sebut kata maruah. Tengoklah dia apa. Kalau dia orang biasa je kutip kotak ni biasalah. Tak ada apa-apa. Tapi kalau dia tu kutip kotaknya nak, takkan buat kerja kutip kotak pun. Contoh kan. Macam saya sebut tuanku makan tepi jalan macam. Kan contoh maruah tu kan. Boleh faham. Saya nak bagi contoh, nak bagi faham maruah. Layak tak layak. Layak masalah maruah besar dia. Tapi kalau PhD kerja kilang macam mana? Tak ada masalah tu. Cuma dia tak naklah kerja kilang, masa gaji kecil. Boleh faham kan? Kalau kerja kilang gaji supervisor gagah jugalah kan. Manager gagah juga. Tapi kalau kerja kilang, kerja pion, jadi operator pengeluaran kan. Tapi PhD layak tak layak dia masalah maruah. Boleh faham? Tu masalah cukup tak cukup. Situ saya. Siap. Kemudian wa afta ba'dhum, dan dia kata telah berfatwa sebahagian daripada ulama anna huliyal mar'ati. Ini masalah barang perhiasan, gelang, rantai, subang orang perempuan, mah pula tu. Tapi perhiasan ni alaiqu biha, yang layak dengan orang perempuan. Ada subang, rantai pun satu urat, okey. 2 urat. Biasalah lagi lah. Kalau 10, tu lain cerita. Jadi apa? Mami jarum. Mami jarum. Mami balak pun. Mami jarum. Contohlah bahasa-bahasa tu saja create bagi nampak besar tu. Tapi istilahnya perhiasan yang layak. Adalah gelang 2 urat. Yang ni gelang rantai tangan, yang ni gelang keras. Sat tukar-tukar cincin pun ada 2-3, tapi istilahnya sat tukar cincin ni, sat tukar cincin ni. Masih nama perhiasan yang layak. Masih layak nama dia. Masih layak. Al-muhtajati litazayuni, yang berhajat perempuan ni untuk berhias bihi dengan hulay ni, dengan perhiasan ni. Adatan pada adat memang orang perempuan dia dapat gelang tak makan tak apa. Yang ni kata dia la yamna'u faqraha, tak menegah fakirnya seorang perempuan. Atau orang perempuan ni gelang ada, tapi janganlah gelang sampai siku tu. Waktu kita belajar bab zakat, kalau gelang pakai sampai siku wajib zakat. Maksudnya apa? Perhiasan tu haram. Pada ghalib orang tak pakai perhiasan dengan tu. Kalau nak pakai macam mana? Tukar gila-gila kan. 3 urat tukar, 3 urat tukar. Ada bab kita dah belajar bab itu tu, yang tu semua dipakai maklumat untuk ditengok perhiasan yang nama harus ataupun haram tu. Dan kata dia pendapat ni ada ba'dhum yang berfatwa macam ni, kata dia wa sawwabahu syekhuna, dan mengatakan betul pendapat ni oleh guru kami. Sama. Jadi maksudnya yang tu tak jadi aset semasa dia, tak jadi currency money dia
pasal perhiasan yang layak untuk dia. Perhiasan. Nampak macam mana nak hukum pakai tu. Satu orang nak jadi amil ni senang tak? Tambah nak jadi amil tu, dia nak isi borang siapa dia pakai miskin dalam kampung. Oh, dia kena kenal semua. Itu yang nak isi borang kampung. Orang nak isi borang tu pula, kadang-kadang memang diisi borang tu nampak bantuan ni sedap sikit. Engkau memang boleh isi borang ke untuk meminta borang atas nama fakir miskin tu? Boleh ke? Itu isi je, ada rezeki dapat, ada rezeki tak dapat. Apa dia? Dia bukan masalah rezeki yang ni, dia masalah layak tak layak. Pandai, alhamdulillah. Dia masalah layak tak layak. Masalah rezeki pun kena faham, rezeki ada dua, ada rezeki halal, rezeki haram. Kalau tak layak memang rezeki haram. Kalau tak dapat, hanya tu yang kena faham tu. Ada orang bila sebut rezeki je, dia balon lah, rezeki katanya. Esok Cina bagi babi seekor pun rezeki. Memang rezeki haram. Boleh. Ayam mampu kat pasar pun kata dia, you makan ayam ah? Ini ayam mau tak? Ayam apa? Ayam cocok punya mah. Dah orang bagi kata dia. Rezeki. Yalah, baguslah. Rezeki kena tengok ada halal haram. Baik, yang tu pakai. Wal miskinu. Okay, miskin pula. Dia man qadara ala malin, dia mampu untuk di atas satu harta. Maksudnya dia ada kata au kasbin ataupun kasab, ada kerja. Jadi besar dia, kalau saya selalu sebut dengan kerja dulu, pasal memang ini benda utama untuk dilihat. Ada orang kalau dia harta tak ada sekupang pun, tapi dia boleh kerja. Bahasa kita, kais pagi makan pagi, kais petang. Okey, dengar elok. Kaya miskin. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kaya. Siapa kaya? Cukup. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Pagi jual nasi lemak. Dapat upah ni 7.3 apa. Boleh makan pagi. Sampai tengah hari. Untuk petang jual pula pisang goreng. Kais petang makan petang. Esok lah punya cerita. Kaya. Hari dia tak kerja, miskin. Hari dia tak berniaga, miskin. Boleh. Hari tu tengok cuti hari raya. Hari raya tu dia miskin. Pasal hari raya tak berniaga. Tapi kalau kais pagi makan untuk malam tadi, itu miskin lah tu. Malam tadi punya makan, kais hari ni mau makan untuk malam tadi punya, itu tak cukup lah maknanya. Macam mana pun pepatah Melayu tu janganlah salah syarah lah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, itu pepatah Melayu kita untuk juga miskin kan. Tapi kalau ikut istilah kita tengok, kais pagi makan pagi maksudnya cukup kaya. Kalau kais pagi makan petang itu overload. Kais pagi makan petang, kais pagi tak makan lagi, petang lagi baru makan. Ni memang kaya gila lah. Okey. Jadi dia qadara ala malin au kasbin, ataupun ada usaha yang yaqa'u mauqi'an, yang dia menepati tempat keperluan dia, min hajatihi, tapi wala yakfihi, tak memadakan dia. Macam mana pun dobit dia melebihi setengah. Cuma kitab ni ada dia tak sebut dobit-dobit tu, saya sebut tu berdasarkan kitab-kitab lainnya. Dobit setengah macam mana? Keperluan dia 10, dia boleh kerja tapi dapat 5, 6, 7, 8, 9. Pakai. Miskin. Kalau dapat 10, kaya. 11, 12 lagilah tu. Yang tu yang akan jadi currency money dia untuk esoknya, untuk hari dia tak kerja, yang itulah akan jadi harta dia. Untuk itulah reference dia. Bila hari dia tak kerja, itulah duit terkumpul untuk dinilai dia ni kaya atau miskin berdasarkan umur ghalib dia. Contoh kata dia, miskin ni kaman yahtaju li asyaratin, seperti seorang yang dia berhajat kepada 10, wa indahu thamaniyatun, di sisi dia ada 8. Wala yakfihi al-kifayatu as-sabiqatu, dan tak memadai akan dia oleh keperluan yang telah lalu. Wa in malaka aktsara min nisabin, sekalipun
Dia kata dia memilih, nisbah harta dia memilih lebih daripada nisab sekali, Pak. Namun dia miskin. Boleh faham tak? Lebih daripada nisab. Maksudnya kalau kira duit, kalau dengan kira nilaian emas misalnya. Kalau katalah dia simpan emas ni. Dia simpan emas. Emas pun katalah 40 keping emas ada. 40 keping emas kalau bubuhlah sekeping emas tu 1 dirham, 1 dinar tu 1000. 800 lah katalah ni kan. 1 dinar 800. Dia ada 40 keping. 8 kali 4 32,000 lah kan. Okey, sekarang dia ada 32,000. Dan bukan 32,000, dia simpan emas tu 40 keping emas, 40 dinar emas. Emas betul. Cukup haul kena 2.5 zakat. Zakat dia kena keluar. Tapi kerja dia memang harta yang tu pun dia waris ke apa ke satu hal. Harta dapat cara mana satu hal. Umur dia katalah 30 tahun. 1 tahun dia ada isteri seorang. Lepas tu anak 5. Contoh, keperluan dia sebulan 5,000. Banyak sangat tak? Keperluan sebulan 2,000. Jadi setahun 24,000 dia pakai. Dekat dia ada 32,000 punya nilai. Okey. Hari dia kerja, kalau cukup, cukuplah. Kalau tak cukup lah, fakir atau miskin. Boleh? Boleh sebut apa? Hari dia tak kerja, macam mana? Tengoklah harta dia tu. Dia ada apa duit? Duit kata satu hal. Katalah duit ada lah belanja-belanja. Tapi harta dia yang dia simpan apa? Emas. Kalau dia simpan duit tu berterusan setahun, kena zakat tak? Cukup nisab tak? Haul satu hal. Nisab tak? Ada cukup nisab tak? Lebih pula tu. 2 kali nisab. 20 dinar. Kena satu ni. Untuk satu nisab lah. Ni 40. Bila 40 asal nak sebut, nanti dia akan kena zakat. Kalau cukup haul, dia tak ada haul, tak adalah zakat lagi lah. Tapi nisab tu dia milik. Maksudnya banyak ada harta dia. Banyak. Tapi umur ghalib dia, dengan isteri dia, dengan anak dia, tak mencukupkan dia. Andai kata dia tak bekerja seterusnya. Contoh, lumpuh. Contoh, stroke. Contoh, macam-macam hal. Macam-macam hal yang menyebabkan dia tak boleh dapat sumber kewangan, pendapatan. Saya kata, jadi harta adalah reference dia. Sekalipun dia memiliki nisab, kalau tak cukup umur ghalib dia, tak sampai pada separuh, fakir. Kalau separuh tapi tak cukup juga keperluan, miskin. Kalau cukup, ngam-ngam, kaya. Lebih, apatah lagi lah. Tu dia bagi contoh. Dia tu nak faham macam mana contoh milik lebih pada nisab. Milik nisab. Hatta kata ada anna lil imam ayat khudha zakatahu wa yadfa'uha ilaih. Sehingga kata dia boleh imam ni nanti imam, raja, amir, sultan. Kalau kata amir sekalipun, amir zakat untuk bayar, dia ambil tak? Untuk bayar zakat, dia ambil. Bila ambil nanti, hari tu dia tak kerja, hari tu ada asnaf yang kena bagi, hari tu hari dia orang nak bagi duit zakat, dia ialah orang yang dapat asnaf zakat. Berapa dia dapat tu satu hal, tapi boleh hak dia dapat walaupun atas dia wajib bayar zakat. Orang boleh faham masalah betul tak? Boleh faham masalah sekarang? Boleh bayang? Boleh faham? Kalau saya bagi tuan-tuan menilai fakir miskin, boleh? Ya, yang harta emas dia wajib keluar dalam masa yang sama. Dia berhajat untuk sambah harta dia satu hal, dan nisbah keperluan dia pun tak cukup kan. Dengan harta je pun umur ghalib tak ada. Kalau kata kerja pun hari tu dia tak kerja, contoh kan. Jadi macam mana? Melayakkan dia untuk terima dia zakat tu. Kalau asnaf pula hak lain tak ada macam tu, melainkan dia je, dia seorang je lah dapat. Dan duit tu dia bagi, imam ambil, bagi kat dia balik. Sekalipun. Tapi dia kena bagi ke imam. Dia tak boleh, aku kena keluar zakat, aku terima bagi pihak aku. Yang tu dia tak lewat. Yang tu kita ada belajar, itu kaedah tak boleh ittihadul qabid wal muqbid. Tak boleh pemberi dan penerima the same person. Dia mesti berpindah tangan juga. Ni bagi, kat ni ambil, untuk cek dalam kampung tak ada siapa melainkan aku. Pergi balik, dia panggil untuk terima zakat, kata saya layak terima zakat ni. Si orang apa-apa yang dapat ambil balik. Mesti berpindah tangan. Dia tak boleh kita ni, kita aku kena keluar zakat ni, keluar zakat pun aku dapat balik, maka aku bagi zakat ni untuk aku terima zakat. Itu tak boleh.
Tak boleh. Pasal itihadul qabid wal muqbid. Tak boleh dalam kaedah kita. Dia macam sepupu lelaki kahwin dengan sepupu dia yang perempuan. Sepupu pula daripada adik-beradik belah bapak dia. Sepatutnya dia jadi wali. Untuk macam mana? Dia lah wali, dia lah pengantin. Aku nikahkan akad aku dengan sepupu aku yang bernama sekian ni. Aku terima akad nikah je. Dia lah wali, dia lah pengantin lelaki tu. Tak boleh. Dia mesti wakilkan pada orang untuk wakilkan ataupun menjadikan wali hakim untuk menikahkan dia. Itu kan antara kaedah. Dia tak boleh itihadul qabid wal muqbid. Itu istilah sikit. Tak boleh the same person. Sekejap. Fayu'ta kullun minhuma in ta'awada tijaratan ra'sa malin yakfihi ribuhu ghaliban. Baik. Yang ni kaedah pengurusan pentadbiran negara ataupun kerajaan, kaedah pengagihan zakat. Ya. Ini bukan saya punya syarah tau, kitab punya syarah. Tengok. Kaedah kitab dulu memang ulama-ulama kita dia selesaikan bab zakat macam ni. Sikit sebelum sebut tentu nak sebut gini. Pasal kaedah bab zakat ni, harta terkumpul zakat, katalah terkumpul harta zakat. Sekarang ada asnaf. Asnaf dah ada, duit zakat pun ada. Kerajaan ni wajib dia habiskan duit zakat tu. Dia tak boleh simpan. Kaedah pengurusan asal fiqh kita macam tu. Macam tuan-tuan lah, saya buat misalnya dengan nak bagi kata contoh tu. Katalah kita sekarang kena keluar zakat. Asnaf katalah ada 88 ke tak ada ke. Katalah ada asnaf. Tuan-tuan kena keluar zakat ni 1,000 contoh. Tuan-tuan kena keluar zakat 1,000. Tuan-tuan bagi RM10 ke bagi 1,000. Dah apa zakat kita 1,000. 1,000 zakat dia. Biar apa 1,000 dia dapat sekaligus. Dia dapat 1,000 tu melompat dia. Wow, dia ada. Itu 1,000. Kalau tuan-tuan kena zakat, kena 100,000. 100,000 tuan-tuan keluar zakat ni. Tuan-tuan tak bagi ke melalui kerajaan. Tak ada dah sedaf lain melainkan dia. Tuan-tuan bagi, nak bagi RM10 ke 10,000, 100,000, 10,000. Kalau kata 100,000 saya buat dia kan. Zakat dia kena 100,000 ni. Sekali dengan 100,000 tu dia jadi kaya. Macam mana? Lah, hapuan dia. Memang dia layak. Orang lain dah kaya dah. Orang lain dah tak layak zakat. Dia seorang layak zakat. Bagi tu. Dia kata, perli aku ke ni? Entahlah kata apa. Tak tahu. Zakat aku punya ni. Orang lain tak ada dah terima zakat. Melainkan kau. Terima kasih lah. Tu pun wujudlah ada senaf. Kau seorang je. Bagi dia 100,000 dekat dia. Bagi semua ke bagi sekepang? Semua. Okey. Itu kalau individu. Kerajaan. Sama kaedah. Isi kaedah fiqh. Kerajaan dia tak boleh menangguhkan apa duit currency zakat yang orang bayar mungkin dalam manajemen sebulan bulanan dapat ni macam mana? Okey, tengok siapa yang dalam daerah masing-masing. Kalau dia punya manajemen daerah-daerah PTA apa sebagainya kan macam mana kita tengok orang susah kebajikan dia semasa, benda semasa kan. Mula tu betul boleh bertukar, orang ni jadi senang, orang ni jadi susah, orang ni ada kerja, orang ni tak ada kerja, orang ni sakit, orang ni sihat, orang ni paralyzed, tak paralyzed, orang ni beranak. Macam-macam hal lah masyarakat. Yang ni lah perlu diambil oleh berat oleh kerajaan. Tapi jangan haraplah kerajaan parti Aceh ni mampu tak buat. Ini kita cerita kerajaan Islam lah ni. Memang dulu dah cemerlang lah pengurusan ni. Jadi kalau kata nak bagi zakat pula, kalau pemerintah, pasal pemerintah dia ada kuasa macam ni. Pasal apa? Dia ada kuasa tahan jika dia telah memberikan apa yang menyebabkan si miskin itu boleh berdikari. Kalau individu dia tak boleh buat tu. Ni kelebihan kerajaan berbanding dengan individu. Individu kalau apa ada kena bagi semua. Pasal dia lah asnaf yang ada. Sekalipun dengan sebab kita bagi dia jadi kaya. Sekalipun dengan sebab kita bagi zakat tu dia jadi kaya. Baby dia kaya esok dia keluar zakat pula. Okey. Tapi kalau kerajaan macam ni, fayu'ta kullun minhum, maka hendaklah diberi setiap seorang daripada keduanya fakir atau miskin tadi in ta'awada tijaratan, jika beradat ia setiap seorang ni meniaga, dia pandai meniaga. Meniaga apa? Runcit ke, meniaga kain batik ke, baju Melayu ke, kopiah ke, minyak wangi ke. Beri apa? Beri kadar mana? Ra'sa malin yakfihi ribhuhu ghaliban. Kena bagi satu modal. Ra'sa malin ni kepala harta. Maksudnya modal yang memadakan dia oleh untung. Modal tu, untung dia kalau dia dapat nanti dengan kadar itu, kalau dia mulakan perniagaan, cukup untuk mengeluarkan dia daripada status fakir dan miskin. Kerajaan kena bagi setakat tu. Dan kena bagi tu apa? Bagi modal.
bukan bagi barang. Yang ni pun satu jenayah dalam bab pengurusan. Tuan faham saya sebut jenayah pengurusan tu macam mana? Sepatutnya bagi modal. Katalah misalnya modal dia perlukan 20,000, bagi 20,000 kat dia. Bukan macam ni, awak perlukan mesin apa? Mesin soya, lagi penapis soya, dapur masak soya, tu buat tahu fufa, buat tahu fufa, acuan, periuk, apa semua dia bagi. Dia beli semua tu dia bagi. No, biar dia beli. Pasal apa? Siapa hak zakat? Siapa? Dia bagi kat dia. Bagi hak tu sekalipun dia tak beli hak tu. Bagi kadar itu sekalipun dia tak beli hak tu. Kalau kita beli, apa maksud dia? Apa maksudnya? Seolah-olah kita telah menggunakan kuasa yang ada kat kita untuk kita belanja harta fakir miskin ataupun asnaf yang kita istilahnya salah guna kuasa. Ni salah guna kuasa ni. Kita sepatutnya bukan asnaf, sepatutnya yang beli itu asnaf, bagi milik itu dekat asnaf. Sekarang pengurusan kerajaan dia tak bagi asnaf, dia macam dia pula asnaf, dia beli, dia bagi ke orang. Yang ni istilah dia salah guna kuasa. Betul kan? Memang kerajaan macam tu kan? Salah guna kuasa. Salah guna kuasa. Misalnya saya sebut macam mana, guru besar dia nak bagi bantuan one off, patutnya macam mana? Panggil mak bapak, bagi tak? Ini hak untuk pelajar, bagi waris lah pasal bawah umur. Boleh faham saya sebut apa? Sekarang guru besar tak buat macam tu. Guru besar macam mana? Dia simpan duit ni, dia beli pensel apa-apa, ambil pensel tolak, ambil pensel tolak, ambil pemadam tolak. Salah guna kuasa. Boleh faham saya sebut apa? Sama. Tu sebenarnya istilah syarak tu, salah guna kuasa tu. Tapi saya tengok majlis agama Islam macam tu urusan dia. Kalau dia tengok orang ni boleh jahit, dia beli mesin jahit, bagi mesin jahit. Selagi tak perlu kios Aman Jaya tu misalnya, dia bagi kios tu, warung tu lah kan, kios Aman Jaya tu yang boleh buka tu, bagi kat dia. Dia orang bukan nak berniaga pun, dia buat apa? Pergi jual lah, dia nak duit. Memang keperluan dia sebenarnya duit, tapi kaedah kerajaan berapa hak dia boleh bagi. Kalau berniaga, bagi hak untuk dia modal tu dia boleh berniaga. Kalau berjahit, dengan modal tu dia boleh berjahit mesin, lagi apa? Gunting, alat ukur, meja tempat ukur untuk potong kain, apa seumpama peralatan berjahit lah. Mesin pula ni jahit biasa je, jahit tepi, mesin jahit tepi satu contoh, bagi semua kat dia. Dengan ni dia akan berdikari, dia boleh buka kedai sendiri. Esok kalau ada dia dapat duit apa, dia pula kena sepah keluar zakat apa dan sebagainya. Ni kaedah pengagihan yang disebut. Dia tak boleh, dia beli, aku beli mesin jahit, aku bayar kau. Ataupun rumah kau ni dia atap apa buruk macam ni, kami nak bagi duit zakat ni 10,000, tapi kami tak bagi cash money, kami bagi zinc, kami beli untuk kami pasang. Boleh? Tak boleh, salah guna kuasa. Dari segi kaedah syarak pun salah, kaedah kerajaan pun salah, pentadbiran pun salah. Salah guna kuasa. Itu yang kerajaan buat tu tak benar menggunakan zadab itu. Itu lain hal, tapi bertanggungjawab dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Yang tu berjawab lah esok. Pasal sekalipun katalah dia nak tukar zinc rumah dia, tapi bagi duit kat dia dapat duit, dia tak mau tukar zinc, dia nak beli benda lain, ikut ahai dia. Pasal apa? Yang tu yang kalau kita belajar tu, innamas sadaqatu lil fuqara. Hanya saja zakat ni lil fuqara, dia dengan lam kan itu. Lam ni li milki, milik fakir. Kita bagi atas pemilikan. Nah, ni kau punya. Berapa? Kalau 20,000 ni modal untuk kau buat berniaga. Nah, serah kau. Milik dia. Sekalipun dia tak guna berniaga, bukan wajib atas dia untuk dia nak berniaga. Itu atas kita bagi kadar yang sepatutnya bagi atas katanya. Tu dia boleh berdikari. Tapi innamas sadaqatu lil fuqara. Lil fuqara hak dia. Wal masakin, 4 di depan asnaf tu, sadaqatu lil fuqara wal masakin amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. 4 ni dengan lam, dengan milik. Belakang tu dengan fi. 4 belakang dengan fi. Wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. Ni fi. Fi ni dia tak bagi atas milik. Belah tu dia tak bagi milik. Bagi milik, dia mesti beri mengikut keperluan. Kalau hamba tadi berdasarkan apa yang nak membebaskan dia daripada belenggu dia jadi hamba. Kalau orang berhutang, untuk membebaskan hutang.
Kalau dia nak musafir, berapa keperluan musafir dia? Kalau dia nak pergi perang, berapa keperluan nak pergi perang dia? Tu. Tapi fakir miskin bagi atas milik. Tu pun bagi boleh perang, bukan kita beli senapang, beli pistol, beli baju kebaya, baju kelih peluru apa, hari dia ada. Tak boleh. Bagi kat dia boleh cari. Dia pergi cari. Tapi dengan fee kita bagi takat tu, tak boleh bagi lebih. Tapi bagi dengan lam, umum kaedah pengagihan macam ni, yang boleh berdikari. Tapi kalau tak ada orang lain, dia saja ada, macam mana? Bagi lebih hak dia. Hak dia. Satu zaman Umar bin Abdul Aziz, kisah dia macam tu kan. Sampai macam mana? Dia menanti siapa nak jadi fakir. Duit Baitul Mal ni punya banyak sangat, pengurusan ni cemerlang sampai siapa jadi fakir? Alert je, fakir je bagi. Fakir je bagi. Bagi pula bukan bagi RM100. Bukan bagi RM100. Bagi yang kalau dia fakir, dia akan menyebabkan dia berdikari. Macam mana nak mulakan sistem tu? Kalau tengok salah guna kuasa juga. Kalau kita punya pentadbiran apa dia? Duit zakat ni dia bukan agih. Dia buat apa? Dia bagilah bantuan hari raya seorang berapa? Bantuan hari raya dapat berapa? 2 juta. Seorang. Biasa dapat 500 orang. Tak ada, betul tak? Berapa agak-agak? 200 itu ya kan? 500 ada tak? Tuntang pun tak biasa kan? Tak ada seorang pun sini senang-senang zakat tak ada. Senang zakat semua tak main masjid. Padat lah. Orang saja buaya itu sikit kan. Tak ada kan? Untuk buat apa? Simpan duit banyak. Simpan duit banyak-banyak buat kalender. Simpan duit banyak-banyak buat sambutan Jubli Perak Majlis Agama Islam. Astagfirullah. Duit banyak-banyak buat apa? Buat menara zakat. Siapa punya kepala otak ni? Situ masalah ni. Itu masalah ni. Saya tolong perbetulkan cakap. Saya ada kuasa cakap je lah, nak boleh buat apa. Saya ngajar arwah Tok Guru dulu pun kalau baca bab-bab macam ni, dia cakap itulah, kita tak boleh buat apa. Kita bukan hakim, kita bukan menteri, kita bukan apa. Nak boleh buat apa, kita boleh royak lah baca kitab ni, ambil faham ikut demo tapi ilmu mesti faham. Jadi siapa yang nak duduk di depan tu wajib mengaji. Itu kan. Kau tak mengaji, selalu saya mengaji arwah Tok Guru dia sebut macam ni, al-qadhi al-qudah salasah. Qadi ni 3. Wahidatun fil jannah, isnani fil nar. Satu je dalam syurga, 2 dia dalam neraka. Hak mana qadi dalam syurga? Dia ada ilmu, dia menghukumkan ilmu dia tepat macam mana kehendak Allah Ta'ala dan Rasul. Mengikut kitab-kitab yang telah dimudahkan oleh ulama dalam kitab-kitab fiqh. Ini yang qadi masuk syurga. Qadi yang masuk neraka, hak mana? Dia bodoh tak kerti hukum tapi dia menghukum. Lain ikut daripada hukum Allah Ta'ala dan Rasul, ikut kepala otak lah. Tu. Ada satu lagi qadi ni tahu hukum. Yang ni tak tahu hukum, dia hukum kepala otak dah. Yang ni tahu hukum tapi tak menghukum macam mana hukum yang sepatutnya dia kena hukum. Yang ni pun masuk neraka. Nak mana? Pilih ya. Yang tu yang tutup guru dulu, ulama dulu tak nak jadi qadi, tak nak jadi hakim, tak nak jadi duduk sebelah pemerintah. Dia tak akan jadi umarak, dia tak mau. Ulama dengan umarak duduk sebelah, ulama duduk sebelah umarak tak mau. Pasal apa? Kebanyakannya semua jadi penjilat yang tukut bahasa dia. Kasar sikit. Ada berani nak tegur, payah. Tengok zaman ni pun semua bukan tegur-tegur. Ada yang lalang pun ada. Faham lalang? Dia tengok dia selesa dengan ni. Tengok perhati sikit. Tengok yang ni goyang ni dia pergi kat sana ni. Mufti lalang pun ramai. Contohnya dia ada ijazah designer ke apa, computer engineering kan. Okey. Lepas tu orang kerajaan tu patutnya bagi dia, contohnya dia perlukan komputer, perlukan peralatan-peralatan dia, contohnya RM20,000. Bagi kadar RM20,000 tu. Ya, betul. Dia pandai buat online. Bagi handset satu semua ni kadang-kadang dia berapa? Lampu semua streaming, laptop satu untuk lebih memudahkan pengurusan. Dia nak buat online. Dia dengan tu dia boleh berdikari. Contoh. Berapa peralatan ni berapa?
Perlu 15,000, ambil 15,000 lagi. Bukan beli laptop apa-apa. Nah, barang ni kat kau. Dia tengok, dia bukan dia jual. Beli pula barang tak ikut spek dia. Dia nak spek macam ni. Kan sia-sia benda tu. Boleh, betul kan? Memang betul kan? Kita kena nak mesin jahit macam ni. Dia bagi mesin jahit. Kita nak jenama apa? Sedap sikit lah apa? Juki, Singa, apa? Contoh. Okey. Mesin jahit kan. Dia beli nama apa? Jaki. Patutnya Singa. Apa dia? Learner. Maunya. Set sangkut benang. Set putus benang. Set sangkut ni berkarat sekarat sini. Jenuh. Cari mesin yang memang berkualiti, yang itu memang dia tahu apa sepatutnya mesin dia nak pakai. Tu yang bagi dia beli. Sekali pun dia tak beli. Ini nama sedekah tu lil dengan dam. Milik dia. Itu kita sebut dengan siapa ada kifayah tu, dia kata auhir fati alatiha, ataupun kerja yang perlukan pada alat-alat dan perkakas dia. Siap. Wa man lam yuhsin hirfatan, siapa yang tak pandai buat kerja, wala tijaratan, berniaga pun tak pandai, tak ada kerja tangan yang boleh dibuat, kepandaian, kemahiran tak ada pada dia. Kalau bertukang boleh lah gaji semua, mesin potong, mesin ketam apa kan. Macam mana pun bukan beli mesin bagi kat dia. Berapa apa yang alat dia nak pakai, biar dia beli. Bagi. Kalau kata dia ni jenis orang pandai bacur simen apa-apa, boleh simen, boleh plaster, buat konkrit apa, akan beli mesin bacur simen tu. Dia tak pakai kederat banyak dah. Beli gede mesin yang paling tolak. Boleh portable lah kan. Bagi duit kat dia, bagi dia beli. Sekali pun dia tak beli. Macam pasal hak dia. Hak dia. Itu pun atas duit tadi. Dia pakai miskin lah. Kalau dia memang dah kaya dah, masih banyak projek dia buat, duit banyak, kerja pun ada, kerja pun tak putus-putus, tu tak boleh bagilah apa. Kita cerita ni fakir. Baik. Nah, jadi siapa yang tak pandai kerja, tak boleh berniaga, fa yu'ta kata al-kifayatu al-umrul yu'tal kifayah lil umril ghalib, diberikan keperluan untuk umur ghalib. Kalau umur dia 30, tambah pula OKU contoh kan, dia tak boleh kerja, memang dia layak untuk dapat pendapatan ni. Umur dia sekarang 30, tak ada isteri, tak ada anak, berapa sekarang perlu? Katalah sebulan 1,000. Umur dia 30, 63, bagi dia 33,000. Walaupun umur dia sampai tak sampai, itu satu hal lah, dia mati. Hukum pesaka tak pesaka tu cerita lain lah pula. Tapi hak dia. Kemudian wasuddiqa mudda'i faqrin wa maskanatin wa ajzin an kasbin walau qawiyan jaladan bila yaminin la mudda'i talafi malin ya urifa bila bayinatin. Baik. Yang ni isu dakwaan fakir tak fakir. Kata dia wasuddiqa mudda'i faqrin, dibenarkan orang yang mendakwa fakir. Dia pergi jawab apa? Cik, saya fakir je. Kita pergi faham kitab dulu. Wa maskanatin, dan orang mendakwa saya fakir, saya miskin. Wa ajzin an kasbin, dia pergi saya OKU je, ni kad OKU saya kurang upaya, saya nak minta duit zakat. Siapa? Saya fakir, kerja pun tak boleh buat, harta pun tak ada, ni sewa lagi anak isteri lagi, tambah pula kena penyakit apa atau paralyze, lemah jantung, serangan macam ni. Jadi macam-macam hal manusia ni, dia tunjuk ni macam mana asalnya dibenarkan dia, dan tambah ada surat pengesahan doktor apa menunjukkan dia sakit tak boleh kerja. Kalau dia mendakwa fakir miskin pun, yang tu yang PTA kena simak lah, siapa yang di bawah dia, kau anak siapa, duduk di mana, alamat apa, betul tak betul tu. Macam mana pun asal dobit dia dibenarkan orang yang mendakwa fakir atau miskin. Tu asal kitab lah. Dobit dalam kitab ni pasal apa? Zaman ni zaman Islam cemerlang tak? Zaman Islam cemerlang ke zaman Islam down? Okey, kitab ni pun dikarang pada zaman tu lah tak? Agak-agak orang Islam itu mangkuk ayun ke okey punya? Ada tak yang bohong? Pasal apa? Semua orang beriman solid punya lah, dia takkan bohong lah. Satu benarkan je, dia takkan bercakap melainkan hak betul lah yang dia mengaku fakir atau miskin. Itu zaman pendengarang ni tulis kitab.
Pengarang zaman kita lah ni macam mana? Semak lah sikit. Tambah pula inja akum fasikun binaba'in fatabayanu. Dia memang dakwa. Saya fakir, saya miskin. Duduk mana? Nama seterusnya. Nombor apa? Biasa main surau tak? Biasa main ngaji tak? Contoh. Betul duduk ni. Surau yang selalu pergi sembahyang macam mana? Surau taman seterusnya. Amaliyah ya? Ya. Siapa imam itu? Ada tak pergi main kuliah? Ada? Kau kenal nak muka aku? Saya dah bagi kuliah sebulan sekali dah tau. Yang baca kitab atau Mu'in tu. Berapa tahun dah Ustaz ngajar ni? Aku dah ngajar ni tahun 2006 lagi. Dah 13 tahun contoh. 13 tahun. Lebih kurang contoh. Saya buat je contoh kan. Dah 13 tahun dah ngajar ni. Kau tak pernah tersempak dengan aku sekali pun. Astagfirullahaladzim. Kau bohong ni cuba lah. Cubalah bohong tu. Macam mana pun asal sebut, inilah kaedah dia. Siapa mendakwa fakir, kita pun tak cerita banyak, fakir lah. Dia mendakwa fakir ataupun dia kata tak boleh kerja, tambah ada surat doktor pengesahan OKU apa. Lah ni tuan-tuan, saya ada kenalan-kenalan yang macam ni lah. Dia OKU, ada isteri, ada anak 3 orang. Bawa, dia memang tak boleh nak kerja apa. Menulis pun tak pandai, membaca pun tak pandai. Memang tengok orang susah lah. Tapi susah-susah pun, isteri satu buat pak mentua satu dia punya kesihatan pun satu jadi dia minta lah bantuan. Dah orang tak suka pula, tak suka pun bagilah bantuan kat dia. Dia pun nak makan minum juga. Dalam keadaan dia minta tolong, dia pun bukan minta sedekah kat orang. Kadang-kadang dia suruh bagi iklan, siapa nak beli bantal kabu boleh kat dia, boleh jadi ejen dia jual. Dia cari ikhtiar juga untuk cari pendapatan tu kan. Bagi WhatsApp group je, sebarkan ni, siapa nak ni bagi voice, pasal dia tak kerti membaca. Dah kena bagi voice. Pasal apa? Pasal dia tak kerti baca. Voice dia pandai. Tekan-tekan bodoh-bodoh itu dia kerti. Tapi ABC dia tak kenal. Memang dia ada masalah sikit. Masalah mental ni lah. Urusan doktor pun sah kan. Mental dia macam ni. Untuk keadaan dia macam mana? Tolonglah bagi WhatsApp group. Dan sepatutnya macam mana? Kena komuniti masjid apa. Yang ni pun orang susahnya ada dalam kalangan kita. Bagilah bantuan matanya. Tapi tak ada, dia cemus pula. Hantar surat pula. Pula tu bagi surat layang pula. Bagi ancaman kat dia. Jangan duk main lagi masjid. Duk minta sedekah ke orang. Alah, saya dengar pun. Kesiannya kau. Waktu kena dia main mengadu kat saya. Saya tak boleh buat apa saya boleh buat tolong. Saya tolong lah. Saya kata apa. Udahlah tu. Kadang-kadang dia main dia mengadu kat tolong. Saya potong lah cakap dia. Udah aku tak mau dengar cakap tu. Cukup. Diam. Kau mengadu je lah kau telah. Diam. Aku tak mau dengar cakap tu. Diam. Tapi kawan duk merintih lama dah tuan. Orang lain tak mau dengar, yang dengar mengadu dia saya antaranya. Saya nak kata apa dia lah. Saya pun tak sampai hati, tapi pasal dia duk ngumpat tu, kata dia orang ni macam aku tahu lah mesti orang ni buat kerja. Orang ni yang hantar surat, orang ni yang bagi surat layang, orang ni yang ni tak bagi minta dekat orang ni. Saya dengar pun sudah aku tak mau dengar cakap ni. Kau duk teka-teka macam ni salah. Kau sangka macam ni, tengok bukan dia. Memang tak ada orang lain ustaz. Aku tak suka orang cakap ni. Kau diam. Kau sabar yang masalah ini bagi Allah Ta'ala je balas. Kau buat macam tu pun kau boleh dapat duit jadi jutawan pun. Dia dengar tu dia diam lah. Diam. Untuk macam ni. Kau janganlah bukan kerja kau. Urusan rezeki ni ulat dalam batu pun ada makan. Tapi kau janganlah harap kau dapat kereta Ferrari. Dia kata gitu. Apa dia? Tapi jangan buat kerja macam ni. Kau sebar cerita, dah lah orang buat jahat kat kau buat jahat kat dia balik. Dia silap, makan tuan lagi pun tahu. Diam, jangan sebut dah benda macam ni. Saya dah siap macam itulah. Tapi dalam masyarakat kita ada orang yang dia boleh pergi sembahyang subuh, buat duit dalam tabung. Memang ada ustaz-ustaz yang ajar macam tu. Tuan-tuan, kita kena istiqamah RM5 satu hari. Daripada tuan-tuan bagi 100 sekaligus, kita istiqamah, derma. Untuk masjid, surau, RM5. Setiap waktu RM5. RM5 dalam tabung dia boleh bagi. Orang tu minta bantuan, sekupang dia tak bagi. Bagilah RM5 tu kat dia. Pergi jumpa dia, nak RM5. Dia nak RM5. Macam dia memang orang berajat. Masyarakat kita, dia nak ubah mentaliti ni susah kan. Saya tengok pun kesian juga. Lah saya kata, saya boleh bagi apa yang nisbah saya boleh bagilah. Memang bagi pun. Itu yang dia main merintih tu, dia merintih kat saya. Pasal tak tahulah nak ada. Saya pun bagi bukan banyak-banyak pun.
Tapi boleh bagilah apa yang bagi, tapi nak kata kesian tengok hal dia tu dan macam mana nak betul dengan masyarakat. Dia kata dibenarkan ni bila yamin dengan tak payah sumpah, kata dia. Yang ni pun ada isu-isu masalah sumpah tak sumpah, mana apa bayinah kena ada saksi satu hal. Macam mana pun untuk cermat tu zaman lah ni memang ada orang menipu satu hal. Kaedah kita pun kalau dia menipu pun, kalau kita dah apa memang dia tu kita ambil di atas zahir dia mengaku orang yang susah bagi bantuan, okey. Dia istilahnya, saya tak tahu pejabat agama lah ni macam mana prosedur dia. Tapi memang dia rasanya ada satu istilah, kalau ada orang susah mengaku dia pejabat agama, dakwa diri macam ni, dia ada istilah satu amount bagi bantuan one off, bagi. Data kita percaya dia mengaku dia orang susah, musafir saja, dia tak ada duit nak pergi balik macam ni, mengaku pejabat agama, dia ada satu amount yang memang rasanya pejabat agama akan bagi satu amount yang ni, kalau harian banyak ni kau boleh keluar untuk bagi bantuan one off, cuma pastikan orang ni betul. Dia ada prosedur macam itulah. Bila ada sepatutnya bagilah kat orang ni. Dan memang dia orang susah pun, bagilah. Hari ni memang aku orang susah, orang lain pun tak ada minta, peruntukan ada dan dia memang ada, bagilah. Tak ada pun telefon, mai Ustaz, apa kau mari masjid, mai pejabat agama, siapa hari ni tak ada siapa-siapa pun minta, mari memang abang kau, mari panggil, minta saya orang susah apa-apa, bagi bantuan one off. Kalau yang memang ada peruntukan harian, saya tak tahu pejabat agama setakat mana ada urusan dia macam tu, tapi rasa saya ada. Dia memang mesti ada satu bantuan one off punya. Kalau apa-apa orang minta terdesak, tak kenal sekalipun, dia dakwa macam ni, benarkan saja dengan dakwaan dia, bagi dia sign, tanda tangan, IC nombor, percaya, ambil, sign, untuk pembuktian resit, apa, voucher, apa, untuk laporan keuangan kepada pejabat agama, tu satu hal. Itu bab pengurusan, teknik dokumentasi. Okay. Wala mudai talafi malin. Tapi kata dia tak boleh dibenarkan siapa yang mendakwa rumah terbakar, yang urifa, harta dia dikenal lah rumah dia mana, bila bayanati dengan tak ada saksi. Ni kalau rumah saya terbakar, betul ke? Tengok tahun cuba tengok. Tak ada terbakar, tak boleh. Jadi kalau nisbah ada harta yang boleh dikenali, dia kata musnah harta aku, rumah ni tak ada, ni terbakar, yang ni rosak, yang tu pergi semak. Adapun dia kata saya pakai, saya tak kerja, saya lemah. Dengan dia mendakwa tu tengok pula fizikal, sekalipun dia kata kuat, sihat, macam mana sekalipun, tapi dia kata dia tak ada kerja hari ni, saya nak minta bantuan keuangan. Dari segi kaedah, benarkan dia dengan sumpah dia. Benarkan dia dengan tak apa perlu bersumpah. Macam mana pun prosedur pengurusan apa macam mana tu hal, tapi asal kitab kita bicara macam ni. Baru dua, fakir, miskin. Dua tu yang selalunya susah nak faham. Amil apa tak susah dah. Satu saya selesaikan juga, ambil masa tuan-tuan sikit. InsyaAllah sambung nanti. Wal amilu kasa'in. Wallahu a'lam. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.